Okey, untuk nombor 22 ya. Okey, nombor 22 kita nak buat soalan ni. Ni soalan ni. Okey, ni dia soalan dia. Dia bagi maklumat banyak ni dalam table ni. Okey, jadi dia bagi ion-ion yang ni bukanlah nama ion tu, inilah perwakilan ni, maksudnya huruf je. Maksudnya ion G2-, ion H+, bukanlah ion hidrogen ni ya. Dia diwakili oleh huruf saja. Kita tak tahu ion apa. Unknown yang kita tak tahu. Jadi G2-, H+, L- dengan M2+. Jadi dia bagi maklumat tentang elektron dan neutron dan disuruh kita cari nukleon number. Jadi logik lah ya. Kalau disuruh cari nukleon number, kita tahu nombor nukleon ni adalah hasil tambah neutron dan proton yang berada di dalam nukleus. Okey, jadi kita kira, okey macam cikgu dah buat table ni, okey, dalam table ni okey, kita dah tengok ya, yang bertanda merah, dakwat merah tu cikgu isikan, dia punya maklumat diberi dalam soalan ya. Jadi kita kena cari maklumat yang dalam kotak kosong tu, iaitu proton dan juga hasil tambah, kita kena cari proton dan juga hasil tambah neutron, neutron tambah dengan proton tu dapat dia punya nukleon number ya. Okey, jadi kita tengok sini ya, G2-. Okey, sebelum terjadinya G2- ni, ion G2-, sebenarnya ion G2- ni berasal daripada atom G. Okey, G2- mempunyai elektron dia sebanyak 10. Jadi susunan elektronnya adalah 28. Jadi kita nampak G2- ni, ion G2- telah mencapai susunan oktet. Jadi sebelum terjadinya G2- ni, atom G ya. Jadi atom G ni kita boleh agak ya, kenapa atom G menjadi G2- menjadi charge negatif, kerana atom G ni sedang menerima elektron. Maksudnya elektron valence ataupun petala terluar atom G ni sedang menerima elektron. Okey, sebanyak berapa dia sedang terima? Sedang terima sebanyak 2 elektron. Jadi kita boleh agak dalam susunan elektron atom G asalnya mesti 6. Kenapa cikgu boleh agak 6 di sini? Sebab kita boleh tahu atom G ni mesti sedang menerima 2 elektron, kerana dia atom G ni menjadi G2-. G2- maksudnya menerima 2 elektron. Jadi kita boleh tahu susunan elektron asalnya G2-, sebelum dia menjadi G2-, atom G tu susunan elektronnya adalah 26. Jadi bila susunan elektron 26, kita boleh kira elektronnya adalah sebanyaklah 8. Jadi disebabkan dia atom, kalau kita dah tahu elektron 8, kita tahu atom ni neutral. Bilangan elektron mesti sama dengan proton. Jadi bila elektron 8, proton pun 8. Jadi kita boleh letak 8 sini. Ni untuk atom. Ni untuk atom G kan. Tapi sekarang ditanya G2-. Okey, tengok di sini pula, tak selesai lagi ni. Okey, kita tengok di sini untuk G2-. Okey, kenapa G2- ni bermaksud lebih charge negatif. Jadi kalau kita tengok sesuatu atom menjadi charge G2-, bermaksud bilangan elektron dah tak sama dengan proton kan. Macam neutral tadi, bilangan elektronnya sama dengan proton. Tapi bila dah jadi G2-, bilangan elektronnya akan lebih daripada proton. Kenapa bilangan elektron lebih daripada proton? Kerana charge negatif. Kerana ada penerimaan 2 elektron tu. Ada penerimaan 2 elektron. Jadi bila elektron tu 10, kita boleh agak proton. Okey, proton ini, proton number dia mesti sama kan. G2- ni, proton number dia mesti sama dengan G atom. Kan cikgu kata proton sentiasa sama bilangan dia. Proton ni sentiasa sama bilangan dia, tak kira lah dia dalam keadaan atom ataupun dalam keadaan ion. Bilangan proton untuk atom dan ion mesti sama. Yang berubah adalah nilai elektron sahaja. Nilai proton tetap
sama. Ya, jadi kita boleh tengok sini untuk G2 minus, bilangan untuk G2 minus ni bilangan protonnya adalah berapa? Bilangan protonnya ni adalah 8. Ya, jadi elektron mesti lebih daripada proton sebanyak 2. Kita tengok H plus pula. Okey, sebelum terjadinya H plus, sebenarnya H plus ni datang daripada H atom. Okey, kenapa H atom ni menjadi H plus? Kerana H atom ni sedang menderma elektron. Okey, kalau tengok H plus ni susunan, okey, elektron dia adalah 10. Susunan elektronnya berapa? 2 lah 8 ya. Jadi kita boleh agak dekat sini. Susunan elektron untuk H plus semestinya kita tengok H plus ion ni telah mencapai susunan oktet. Okay, kenapa H plus ni sudah mencapai susunan oktet? Kerana H atom ni mendermakan elektronnya sebanyak 1. Nampak? Dia mendermakan elektronnya sebanyak 1. Jadi H plus ni akan mendapat susunan elektron 28. Maksudnya telah mencapai susunan oktet apabila H atom berjaya mendermakan elektron. Ya, jadi asalnya sebelum jadi H plus, H atom ni adalah 281. Jadi bila atom ni kita dah tahu elektronnya mesti sama dengan proton. Jadi kita tengok susunan elektron 281. So bilangan elektronnya adalah sebanyak berapa? 11. So bila elektronnya 11, proton pun 11. Okey. Kita tengok H plus, proton dia berapa? Kita tengok situ 11 kan, proton sentiasa sama. Tak kira dalam keadaan ion ataupun dalam keadaan atom, proton sentiasa sama bilangan. Yang berubah kita tengok ya, apabila charge positif, proton pula lebih besar daripada elektron ya. Kita cuba tengok proton berapa? 11. Elektron 10. Jadi kita boleh tengok bilangan proton bila charge positif, bilangan protonnya lebih besar daripada bilangan elektron ya. Jadi H plus ni protonnya adalah 11. Jadi kita boleh tengok sini ya. G2 minus, elektron mesti lebih 2. Jadi 10. H plus charge positif ya, charge positif, jadi bilangan protonnya lebih 1 daripada elektron. Okey, kita tengok L minus pula ya. Okey, kita tengok L minus. Okey, cuba L minus ni macam mana pula. Okey, L minus ni sebelum terjadinya L minus, dia adalah dalam bentuk L atom. Jadi L atom ni sedang menerima berapa elektron? Menerima 1 elektron ya. Kita tengok L minus, elektronnya sebanyak 18. Jadi susunan elektronnya adalah 288. Sudah mencapai susunan oktet yang stabil ya. Jadi kita boleh tahu L atom ni tidak stabil ya. Jadi susunan elektronnya apabila dia menerima elektron, bermaksud susunan elektronnya semestinya 287. Cikgu boleh agak 287 sebab dia sedang menerima 1 elektron. Ya. Okey, jadi bilangan elektronnya adalah sebanyak 17. Kita tahu atom neutral, bilangan elektron mesti sama dengan proton. Jadi elektron tu 17, proton pun 17. Okey, kita tengok sini. Proton, bila kita dah tahu proton 17, di sini pun proton mesti 17. Proton sentiasa sama, tak kira dalam bentuk ion atau dalam bentuk atom, protonnya sama. Cuba kita tengok elektron dia, elektronnya adalah 18. Jadi kita tengok apabila terjadi charge negatif, bilangan elektron mesti lebih besar daripada bilangan proton. Lebih berapa? Lebih 1. Lebih 1. Ya, jadi proton untuk L minus, adalah 17 sahaja sebab charge negatif elektronnya mesti lebih kan. Okey. M2 plus pula, sebelum terjadinya M2 plus ni, M ni adalah atom. Okey, kenapa jadi charge positif?
Kerana M ni sedang menderma. Atom M sedang menderma elektron. Okey, kita tengok M2 plus ni. Bilangan elektronnya berapa? 18. Okey, susunan elektronnya 288. M2 plus telah mencapai susunan oktet. Ya. Jadi M atom ni tidak stabil. Itu sebabnya M atom ni perlu berlaku penerimaan elektron. Jadi susunan elektron M atom ni kita boleh agak 286. Kenapa cikgu boleh agak 286? Sebab M atom ni sedang menerima 2 elektron. M2 plus. Okey, kita lagi sekali ya. Okey. Sorry. Okey, kita tempatnya sempit sangat ya. Okey, kita padam semua ni. Okey, untuk M2 plus pula ya. Kita buat M2 plus. Okey, untuk M2 plus, okey. M sebelum terjadinya M2 plus, dia adalah atom M ya. Okey. Atom M ni kita tengok ya. Atom M ni sedang, kenapa atom M menjadi M2 plus, charge positif? Kerana atom M ni sedang menderma elektron ya, sedang menderma elektron. Jadi M2 plus ni elektronnya adalah sebanyak 18. Susunan elektronnya berapa? 288 ya, maksudnya telah mencapai susunan oktet yang stabil. Tetapi semasa dalam keadaan atom, sebenarnya susunan elektron untuk atom ni tak stabil, iaitu 288. Okey, 2. Kenapa 2882? Sebab wujudnya petala yang ekstra ni ya. Sebab kita tengok bila diderma elektron, derma 2 elektron, jadi petalanya tinggal 3 saja kerana 2 ni sudah didermakan ya. Jadi tinggallah dia 288 kerana M atom ni sedang mendermakan 2 elektron. Jadi kita boleh tahu di sini bilangan elektronnya adalah sebanyak 8 campur 2 10 campur 8 18, so 20. Elektron mesti sama dengan proton sebab dia atom kan. So elektron 20, proton pun 20. Okey, tengok di sini. Kita tengok ya. Kalau dia M atom dengan M2 plus, bila kita dah tahu proton 20, sini pun automatik proton 20. Proton sentiasa sama, tak kira dalam keadaan atom ataupun dalam keadaan ion. Dan kita tengok elektronnya adalah sebanyak berapa? 18. Jadi untuk jadi charge positif, P mesti lebih besar daripada E ya. Jadi proton untuk M2 plus adalah 20. Jadi untuk hasil tambah, kita tambah je. 11 campur 8 19 ya. Ini 23 35 40. So ini adalah nombor nukleon ya. So kalau kita tengok soalan, jawapan yang sesuai ya adalah C ya, Cl minus ni. Yang mana betul? Ya. L minus elektronnya 18. Okey. So kalau kita tengok jawapannya adalah L minus ya. Okey, kita check L minus ni nombor nukleonnya 35. L minus. So 35. Okey, tengok yang lain. Yang lain kita check G2 minus 21. G2 minus 21. So salah lah, sepatutnya 19 kan. Jadi jawapan yang betul adalah L minus.